koyo diam, tunggu what's going on. No, it's not me, okay? Jadi sekarang korang tahulah inilah saya, orang yang tak akan berhenti bercakap, popek. Saya sudah bercakap dalam kelas ni dah lebih 20 tahun. Jadi memang akan jadi macam tu lah, okay? Jadi tetapi sekiranya korang nak communicate, nak macam tapi jangan biarkan saya bercakap tak berhenti jadi korang kenalah juga, hello, Assalamualaikum, saya nak bertanya, okay? Mesti ada two ways communication, okay? Kalau tak kan saya panggil-panggilan nama yang tak ada muncul-muncul dalam siaran ni, ya. Okay, jadi okay, jadi saya dah kira semua dah hadir, ada 24 orang semuanya. Saya juga difahamkan bahawa kelas ini adalah kelas diploma. Maksudnya diploma pendidikan ya. Diploma pendidikan di mana nanti ia merupakan satu sijil untuk sijil kemahiran, ikhtisas ya, sijil ikhtisas untuk menjadi guru. Confirm dah tu. Sebab dah buat di PLI kan. Dah buat diploma pendidikan. Ini adalah sebenarnya bila kita nak jadi guru, memang kita wajib kena ada sijil ikhtisas ni lah. Kalau tak nanti kita tak boleh konon lah tak boleh diiktiraf, tapi sebenarnya sama juga. Kita mengajar lama pun, kita mengajar sekejap ke, tetap kita adalah guru ya. Okey. Kemudian di dalam kelas ini juga kita ada 24 orang semuanya. Ini adalah grup A. Dan subjek ini adalah PPP 4023, pemikiran kritis dan kreatif. Jadi pemikiran kritis dan kreatif, begitulah namanya. Maka setiap orang mestilah berupaya untuk mentelaah lah ya, pemikiran kritis dan kreatif ni. Kalau tidak pun menjadi kritis, mungkin menjadi kreatif. Tidak pun kreatif, menjadi kreatif ya. Jadi dan di dalam kelas pun pemikiran kritis dan kreatif ini banyak teknik-teknik dan kaedah yang boleh digunakan di dalam pendekatan PDP ya. Okey, perkara kedua, perkara keberapa dah? Tak ingat ya. Jadi perkara seterusnya ialah juga saya nak confirmkan sekarang ini, adakah 24 orang semua ni semuanya adalah mengajar subjek agama? Adakah ya, Kuratu, Nur Kuratu? Ya, saya. Okey. Ada tak yang bukan subjek agama? Saya. Ada. Okey, Hafizatul, kamu subjek apa? Matematik. Okey, cikgu maths ya. Okey, matematik. Saya nak catat di sini. Okey, maths ya, Hafizatul. Yang lain tu tak apa. Saya nak tahu yang lain dulu. Okey, lagi? Mustafa Kamal? Ya, saya. Kamu subjek apa? Matematik juga. Matematik juga. Okey. Lagi? Saya bro. Saya BM. Abra subjek apa? Bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Okey. Lagi? So tak ada. 3 orang saja. So Abra, Hafizatul dan Mustafa Kamal. Selain saya dua-dua. Nisa. Saya subjek apa? Saya ajar sejarah. Sejarah dan apa? Dengan pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Oh, okey. Sejarah tu bukan sejarah Islam lah kan? Tak, sejarah form 1 sampai form 3. Oh, okey. Right, tak apa. Jadi kamu ni macam dua alam lah. Dua alam. Sebab kamu ajar dua subjek yang agak satu berunsurkan sejarah ni lah, satu lagi berunsurkan agama, satu lagi ala-ala sekular lah macam tu. Okay. Lagi ada lagi yang overlapping? Tak ada. So lain semua subjek agama lah. Wow.
Okey, jadi maths, sejarah. Alright, okey, tak apa. So, soalan seterusnya, so semua kamu ni, 24 orang ni adalah mengajar macam Akil dah sebutkan di dalam grup WhatsApp tu, dia kata sekolah Kafa, Sriti, sekolah agama integrasi, maybe, I don't know, ya, tapi ada yang ni lah, ya. Okey, jadi tak apa. Okey. Tak jadi masalah. Cuma saya nak tahu sajalah background daripada apa yang diajar. Okey. Right. Saya bagi kamu 1 minit untuk kalau ada soalan nak tanya saya sebelum saya bagi huraian tugasan. Prof, nak bagi tahu saya bukan cikgu. Nusaibah, you bukan cikgu. You apa? Tak soalan tu kan. You kerja apa, Nusaibah? Accountant. Saya dengan Hamidah. Kami berdua sama. Kamu accountant? Kenapa kamu dah sesat ke sini? Cari pengalaman. Cari pengalaman. Okey, accountant dekat mana? Nusaibah? Kilang di Lekir. Di Perak jugalah? Ya, Perak. Okey. Hamidah, accountant di mana? Sama tempat kerja. Oh, sama tempat kerja. Okey. This is very interesting, Nusaibah. Macam mana kamu ended up dalam program ni? Nampak iklan tu apply. Macam tu je. Oh, I see. Oh, okey. Jadi sebenarnya program ni bukannya under pengurusan Jaib. Ya, ada pengurusan Jaib tapi dia open untuk. Oh, dia open for apa? Oh, alright, okay. Interesting. Oh, saya tak tahu yang tu. Saya fikir semua ni adalah Jaib di bawah Jaib punya pengurusan sekolah ke apa ke. Oh, okay. So orang luar pun, maksudnya orang yang bukan di dalam pengurusan sekolah dia pun join dah. Oh, okay. So kamu Hamidah dengan Nusaibah kamu berminat menjadi guru lah? InsyaAllah. Okay. So kamu punya degree dalam apa? Account. Account juga? Dia ambil di mana? Saya UiTM. UiTM. Hamidah pun sama? Sama. Okay. Ni mesti dah dulu masa dia degree ni dia pun serumah pula. Tak. Saya UiTM Melaka, saya pun UiTM Siskandar. Kami office mate je. Oh, tiba-tiba berjumpa lah di kilang ni. Ya. Okay. Banyaknya accountant sampai 2 orang satu kilang? Dia Lain-lain bahagian. I see. Okay. Alright, okay. Tak apa, itu saja nak tanya je sebab interesting features. Pada saya sesuatu yang menarik, ya. Jadi mungkin ada banyak juga perkara yang boleh kita berkongsi. Okay. Satu lagi, tadi nak tanya, korang nak bagi tanya saya dulu. Tanyalah lagi. Ada siapa nak tanya lagi? Okay. Ada? Tak ada? Okay, kalau tak ada, tak apalah. Saya mulakan dulu dengan struktur kursus ini. Oh, sebelum tu saya nak tak ada pun nak tahu saya siapa kan? Nak tahu ke tak? Nak. Habis tak tanya. Tadi kan kita tanya kalau nak tanya. Okay, saya ialah Marina Awang. Okay. Bidang saya sebenarnya adalah keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Jadi saya orang yang sangat concern dengan health and safety lah. Health and safety, kalau Hamidah dengan Nusaibah tu dia tahulah dia kerja kat kilang. Kat kilang tu health and safety you tak boleh nak abaikan. Walaupun kamu accountant, ya pastinya saya pasti kilang mempunyai operasi yang lebih rigid tentang health and safety ya. Okay.
Itu adalah interest saya lah, dan lately memang dalam lebih kurang 10 tahun ke belakang ni saya banyak bertumpu kepada health and safety. Tetapi background saya, degree saya adalah, dah lupa degree saya apa. Degree saya adalah sains politik dan juga antropologi dan sosiologi. Okey, mungkin kamu tak pernah dah dengar perkataan tu kan, antropologi, sosiologi. Orang zaman batu je ada tu, okey. Kemudian political science. Kemudian tu saya buat diploma pendidikan juga, macam kamu ni buat diploma pendidikan. Degree saya buat di UKM pada zaman Perang Dunia Kedua dulu. Kemudian di akhir Perang Dunia Kedua tu saya pun buat diploma pendidikan. Saya buat diploma pendidikan di University of Western Australia. Tiba-tiba saya terdampar di situ. Buat diploma pendidikan sahaja, dan kemudian saya balik dan saya mengajar lebih kurang 8 tahun, lebih kurang macam tu. Kemudian saya buat master pula. So saya buat master di UPM, master dalam HR, Human Resource, Human Resource Development. Okay, setelah saya buat master tu, kemudian balik juga jadi cikgu. Kemudian selepas tu kemudian ada offer di UPSI. Jadi saya pun join UPSI sebab waktu tu dia nak orang yang ada bidang education, memang education, tetapi mempunyai bidang-bidang yang lain yang tidak berkaitan dengan education. Contohnya macam inilah HR. Okay? Sebab dia nak buat subjek yang ada berkaitan, mempunyai hubungan antara dua tu. Ya? Kemudian saya masuk UPSI, kemudian selepas tu saya melanjutkan pelajaran lagi. Saya buat PhD di University of Stirling. University of Stirling di Scotland. Kemudian saya balik lepas dalam bidang pengurusan pengetahuan, bidang pengurusan. Kemudian bila saya balik, kemudian tak lama 2-3 tahun selepas tu saya pergi balik pula. Saya buat keselamatan kesihatan pekerjaan di University of Middlesex di London. Kemudian bila balik sampailah ini berakhir, career saya akan berakhir tidak lama lagi. Dah pencen dah saya ni sebenarnya. Jadi ini mungkinlah kelas yang tidak bertuah ni, yang terpaksa saya ambil juga. Sebabnya untuk pengetahuan semua, kalau saya ada post di dalam grup tu, ni buku ni kalau kamu tengok tu ada nama Marina Awang. Saya lah tu. Tiba-tiba saya muncul di dalam grup ni. Jadi untuk nak cerita pada you all, subjek pemikiran kritis dan kreatif ni adalah subjek yang develop oleh penulis-penulis ni semua. Jamal, Kuan Waibeng, Marina, Suzianti, Zuraida. So kami ni adalah kombinasi daripada pelbagai bidang. Okay. Jamal, Kuan Waibeng dan Marina bidang mempunyai background yang very strong dalam education. Suzianti dan Zuraida very strong dalam management, marketing, project management dan sebagainya. So kombinasi kami ni maka kami menghasilkan kurikulum pemikiran kritis dan kreatif. Dan kami ini adalah buku yang kami hasilkan berdasarkan kepada pengalaman. Pemikiran kritis dan kreatif ni sebenarnya subjek yang dah lama kita develop semenjak ada DPLI.
Kalau ingat dulu ada KPLI kan dulu-dulu tu. Jadi daripada situlah kita createkan subjek ini. Sampailah ke hari ini dia masih evergreen. Jadi masih digunakan dan menjadi sangat pentinglah untuk memberi value added di dalam you punya pendekatan pengajaran dan pembelajaran. Itulah cerita buku ni. So buku ni bolehlah you all beli daripada yang saya share tu. Saya pun tak tahu sebenarnya yang itu yang banyak yang mengurus adalah Dr. Suzy. Dr. Suzianti yang manage tentang buku ni lah, ya. Jadi kuliah saya ni, kuliah kita orang semualah sebenarnya adalah banyak memang based on this book. Sebab buku ini terhasil daripada kuliah. So kuliah tu boleh dirujuk dalam buku ni. Jadi untuk memudahkan pelajar di sini ada banyaklah aktiviti dan sebagainya untuk memberikan you some kind of ideas of what to do di dalam membuat PDP, ya. Jadi itulah cerita buku ini. So bolehlah beli buku ni. Okey. Jadi struktur seterusnya struktur pengajaran kita adalah pada hari ini adalah permulaan kita yang pertama. Jadi saya akan cuba habiskan pagi ini kuliah 1, 2, 3. Itu saya nak tanya dulu. Ini proses negotiation. Okay? Sebab negotiation pun saya ajar juga subjek ni. Saya ajar subjek negotiation, saya ajar subjek perundangan, saya ajar subjek health and safety, saya ajar subjek qualitative research method, itu untuk pasca lah. Kemudian saya juga ajar HR. Jadi ada few subjek lah yang saya ni juga. Jadi saya nak tahu you all ni semua nak kuliah ni macam mana? Nak kuliah, waktu kuliah ni macam mana? Ada pandangan? Maksud doktor macam mana? Maksudnya? Nak kuliah ni macam mana masa kuliah ni? Sebab saya diberi kuliah ni 5 dan 6 hari bulan. Dia bagi hari ini dan esok. Okey. Hari ini dia bagi sampai pukul berapa? Pukul 6? 5. Sampai pukul 5. Esok sampai pukul berapa? 5 juga. 5 juga, 2 hari. Jadi kain buruk kita lepas ni. Kalau 2 hari dari pagi petang ni. Agak-agaklah sikit kan kita ni. Kita bukan robot. Jadi itu yang nak tahu tu. Kalau ikut saya, saya prefer macam hari ni kita akan buat habis kita pukul 1 habis, tapi petang tu saya akan pergi pada forum. It's your own time, tapi you kena kita berinteraksi di forum ataupun di WhatsApp. Mungkin forum, kalau forum saya tengok Google Classroom semua pun belum semua pun register di dalam Google Classroom tu. Jadi kalau saya buat forum dekat situ, mesti you all tak boleh nak akses. Jadi kita akan buat forum di dalam WhatsApp. Jadi dalam WhatsApp tu kamu balas lah. Kamu kena balas tau. Kalau kamu tak balas, nanti tak ada evidence yang menunjukkan kamu tu alive. Okay. Jadi kena ada di dalam WhatsApp tu kita punya communication lah. Jadi nanti kita akan tengoklah kita ada 24 orang, pula saya jadi 24 orang. So 24 orang ni kena ada berinteract di dalam WhatsApp tu. Okay? Unless tak ada unless lah. Okay. Jadi itu saya punya cadangan. Dan besok pun ceritanya sama juga. Saya akan buat 6 kuliah straight. Kuliah 1 sampai kuliah 6.
nota kuliah tu dah ada, tapi kalau saya nak masukkan tadi di dalam Google Classroom, lepas tu saya tengok dalam Google Classroom ni hanya satu dozen je ada. Satu dozen lagi tak tahu. Tahu satu dozen dah 12 sen. Jadi 12 lagi tak tahu mana. Kita ada 2 dozen ni. Jadi tak ada di dalam tu. Jadi saya kata tak apa. Saya bincang dulu, kemudian nanti mungkin saya akan masukkan di dalam WhatsApp lah. Dalam WhatsApp nota kuliah tu, jadi you all akan tengok di dalam. Okay. Jadi hari ni saya nak cover kuliah 1, 2, 3. Kuliah 4 saya tak nak kuliahkan. Kenapa saya tak nak kuliahkan? Sebab ada 1, 2, 3, 4. Ada lebih kurang 20 orang. I mean everybody lah is all ustaz and ustazah. Jadi dia perspektif Islam. Jadi saya rasa you all yang akan bagi lecture kepada saya. Jadi oleh itu saya biarkan dulu, tapi kita akan buat soalan forum. Jadi saya nak tengoklah ustazah macam mana you punya perspektif. Pemikiran kritis dan kreatif itu dari perspektif Islam. Okay. So itu untuk kuliah 4. Kuliah 5 dan 6 dia lebih kepada pemikiran kritis. Kita akan masuk kepada pemikiran kritis. Dia ada 2 set ya, kritis, kreatif. So kita go for kritis dulu, baru kita pergi pada kreatif. So for today is just a basic ideas. Before kita masuk di dalam kritis dan kreatif tu, we need to understand. Kita kena faham dulu apa itu pemikiran. Macam tu. Jadi itulah adalah struktur kuliah sepanjang kuliah ini. So basically macam ada 3 lah. Satu, introduction for pemikiran, otak, minda dan sebagainya. Kemudian baru kita pergi bagaimana benda tu kita relate dengan pemikiran kritis. Bagaimana pemikiran kritis ini berfungsi dan bagaimana kita nak apply dia di dalam PDPC. Okay. Kemudian baru kita pergi pada kreatif. So this today is just going to be like kuliah 1, 2, 3 lah. Okay, 1, 2, 3, 4 lah. Tapi yang 4 tu saya tak kuliahkan. That one saya pergi pada forum. Okay, itu daripada struktur dia. Ada soalan? Ada pertanyaan? Tak ada. Punya apa tu Khairul? Okey, kalau tak ada soalan, okey tak apa. Then kita akan pergi kepada arahan tugasan lah. Kita pergi pada proforma kuliah ni dan sebagainya. Saya dah masukkan di dalam Google Classroom. Hafiza mungkin dah boleh download ya Hafiza? Saya dah download dah. Okay, dah download. Kalau kamu dah download, kamu boleh share di dalam grup tu juga. Jadi saya tak payah share proforma tu. Ataupun kalau yang lain dah download pun tak apa. Kemudian nanti saya ni. Cuma yang tu saya tak ni lagi lah arahan tugasan. Jadi saya nak share sekarang arahan tugasan di WhatsApp dan saya akan buat presentation juga arahan tugasan tu. Okay? Okay, sekejap mana dah tadi tu? Okay, proforma Hafiza dah share. Baik, saya share sekejap arahan tugasan. Okay. Okay, saya dah share di WhatsApp tu arahan tugasan. Tapi saya nak buat presentation sini untuk pendengar, memberi penerangannya tentang your entire screen. Oh, kita nak, kalau saya pilih window jadi apa? Entire screen lah. Okay, select window. Arahan tugas.
Okey, nampak tak? Nampak. Okey. Nampak. Alright, okey. Dia punya isu sekarang ialah saya tak nampak korang. Jadi saya nampak ni je. Nak besarkan ke? Tak, Prof. Tak, boleh nampak Okey, bagi mereka yang tak nampak di skrin tu, saya dah share di dalam WhatsApp juga. So you all tengok dalam WhatsApp lah, ya. Okey. Jadi ini adalah kita punya arahan tugasan. Pemikiran kritis dan kreatif. Kita adalah ada 1, 2, 3, 4. Ada 5 jenis aktiviti yang akan berlangsung. Okey. Pertama sekali adalah ada ujian. Ujian ni macam mid-sem test lah, macam tu Nilainya adalah 10%. Kemudian tugasan individu ada 15%. Tugasan kumpulan 25%. E-forum 10%. Jadi semua ini adalah 60%. Kemudian di akhirnya kita ada peperiksaan akhir 40%. Okey, buat masa ini pihak koordinator mereka belum membuat keputusan sama ada peperiksaan akhir ini adalah bersemuka ataupun pentaksiran akhir. Jadi dia kata dia belum buat keputusan sama ada face to face atau it's just that pentaksiran akhir. So kita tengok nantilah. Jadi you all jangan risau tentang peperiksaan akhir ni, biarkan dulu. Kita tengok mana yang kita boleh buat dulu, yang kita menjadi kita punya fokus iaitu yang 60% ni. Sebab yang peperiksaan akhir ni adalah towards the end of the kursus So yang 60%. Yang pertama ni adalah ujian. So kalau you all tengok ujian ni adalah 10%, wajib bagi setiap pelajar menjawab ujian atas talian saja. Okey. Topik yang akan diuji adalah topik 1 sampai 6. Jadi topik 1 sampai 6 tu bermaksud topik hari ini dan juga esok. Itu yang saya kata saya akan cover 6 topik. Jadi hari ini 3 plus 1 dan besok ada 2 topik 5 dan 6 iaitu pemikiran kritis. Dia ada 2 section dalam pemikiran kritis. Format soalan objektif saja 40 soalan. Tempoh masa ujian 1 jam. Ini kita akan buat secara online. Mungkin kita akan buat kita gunakan Google. Dan you all jawablah. Saya buka for 1 hour and then you jawab. Itu saja. Sama ada boleh buka buku meniru dan sebagainya, itu terserah you all lah. Yang penting soalan objektif tu boleh dijawab. Jadi ini nilainya 10%. Okay, kita akan buat ini. Saya tengok nanti sama ada kita buat pada 6 Mac ataupun 3 April. Sebab saya akan habiskan kuliah ni hari ni dan esok. Jadi bolehlah kalau you all nak tengok ke apa ke, 6 Mac lah pula. 3 April 3 April atau 14 Mei 3 April ni dah mula masuk Ramadan. Jadi kalau dah malas-malas bercakap gitu kan. Betul masuk Ramadan dah? 3 April, ya. Betul April. Ramadan start bila? 3 lah. Betul-betul cun-cun kita hari Ramadan hari pertama tu kan. Okey. Jadi kita tengok macam mana keadaan. Saya tak boleh janji lagi, tapi kalau kita tak buat pada 3 April, kita akan buat pada 14 Mei. 14 Mei tu pula selepas raya. Jadi tak apalah. Okey, apa-apa pun nanti kita tengok Okey, jadi itu adalah untuk midterm. Kemudian e-forum, ini yang saya sebutkan tadi. Rasional ini adalah untuk melihat kamu punya kaedah bagaimana perspektif individual di dalam sesuatu isu itu. Jadi tak payah nak risau-risau pergi copy paste sana sini, tak payah maksudnya sekarang apa yang saya perlukan adalah genuine ideas, genuine perspective from your own experience. Itu yang kita nak. Bukan maksudnya
kamu tak payah nak pergi merujuk mentelaah gitu, lepas tu oh ini jawapan dia cantik, maka kamu copy dan paste, tak payah ya. Ini adalah forum. Forum ni maksudnya perbincangan. Okey, jadi setiap pelajar dikehendaki memberi jawapan atau respon terhadap bahan yang dimuat naik oleh pensyarah. Jadi itu nanti saya akan muat naikkan soalan dan kamu tengoklah daripada soalan tu, kemudian dan soalan tu bukannya jauh sampai ke laut Antartika tu, tak ada. Dia adalah berkaitan dengan apa yang kita pelajari dan di dalam perspektif, di dalam kita punya sukatan. Okey, pelajar juga digalakkan untuk beri komen, okey, whatever tu. Terdapat 2 forum sepanjang seksi perkuliahan. Jadi forum yang kita yang pertama tu adalah pada pada program kita yang pertama tu adalah forum pada hari inilah, petang ini ya, itu yang pertama. Yang kedua nanti kita akan bagi kemudian. Okey, forum ni ada markah. Pemarkahan akan diberikan berdasarkan 2 jawapan komen yang terbaik saja, bukan 2 daripada keseluruhan komen 24 pelajar, bukan. Maksudnya setiap you ni, setiap individu akan diberikan markah. Jadi forum ni 10%. 10% logically kita kata 5% each of the forums. Tetapi saya tak buat macam tu. 10 forum untuk satu forum ni, nanti 10% lagi untuk forum yang lagi satu. Jadi lepas tu kita combine, lepas tu kita bagi 2 lah. Dapatlah 10%. Okay. Cumanya 2 jawapan yang terbaik bermaksud bahawa at least you akan post 2 respon. 2 respon di dalam forum itu. Sebab saya nak ambil 2 yang terbaik. Jadi kalau korang post 2 respon saja, so 2 tu lah konon yang terbaik tu. Jadi itu je lah yang korang ada. Kecuali korang respon, katalah bagi 3 respon ataupun 4 respon. Jadi I will read through the response itu, maka the best 2 response yang saya akan berikan markah. So yang lainnya lah setakat dia nak jawab, ya saya setuju dengan pandangan pandangan Azhari. Kalau setuju saja tak adalah markahnya dik. You kenalah ada saya setuju pandangan Azhari. Walau bagaimanapun saya rasa dalam konteks pada hari ini sekian-sekian macam tu. Saya nak respon yang ada quality dan menunjukkan level pemikiran you all tu level postgraduate, bukan level undergrad. Sebab you all semua ni semua ada degree dah kan, sudah ada degree, dan ini adalah dia buat diploma, meaning to say post degree, pasca. Jadi pasca. Jadi walaupun you all bukan buat master, tak kisah, tetapi dia maksudnya you dah telah melewati satu proses level dalam akademik, iaitu degree. Jadi so saya punya ekspektasi dari segi quality respon itu hendaklah di atas degree itu jadi macam tu. Okey, itu forum. Okey, peperiksaan akhir, ini yang saya sebutkan tadi. Kalau tak ada peperiksaan akhir, jadi dia akan jadi pentaksiran akhir. Apa beza peperiksaan dengan pentaksiran? Bezanya adalah peperiksaan ini adalah dibuat secara face to face. Bermaksud kamu datang, duduk, exam, jawab, dah balik. Okey. Tetapi kalau pentaksiran akhir, maka dibuat di dalam talian. Apabila buat di dalam talian, kita akan berikan soalan, dan soalan itu kita akan beri masa mungkin dalam tempoh 8 jam untuk menyiapkan menjawab soalan itu. Contohlah ni, saya bagi contoh, ada yang 8 jam, kita tengoklah soalan, mungkin saya bagi 4 jam. So kita tak pasti lagi sebab saya kena berbincang juga dengan pensyarah yang lain, yang dalam kumpulan Perak ni lah. Sebab kumpulan B itu adalah
pensyarahnya adalah Dr. Rosna yang kumpulan B Perak. Jadi saya akan bersama dengan Dr. Rosna lah untuk ini menentukan sama ada peperiksaan atau pentaksiran. Okey. Jadi pentaksiran seperti saya sebutkan tadi, dia semua online. Okey, itu pentaksiran, peperiksaan. Sekarang kita pergi kepada ini dia penulisan, namanya penulisan ilmiah. Ilmiah lah sebab kamu kena buat sedikit, ada research sikit. Kemudian cara kamu menulis tu mesti adalah academic writings ya. Jadi ini namanya penulisan ilmiah. Berjumlah 15%. Ini adalah tugasan individu. So setiap individu akan buat tugasan berkaitan ini. Jadi apa soalannya? Soalannya ialah pilih satu daripada teori-teori yang telah anda pelajari dalam kursus pemikiran kritis dan kreatif. Pilih satu teori lah, mana-mana teori je yang kamu suka. Teori atau pendekatan lah. Ya. Kalau kamu rasa teori ke ni, ini bukan teori lah, ini model. Ini adalah pendekatan. So, it depends. Which one do you prefer? So, kalau you nak gunakan teori itu, gunalah teori itu. Jadi, saya mungkin tak berkesempatan untuk ajar semua teori-teori yang ada tu. Jadi di dalam buku kritis dan kreatif ni, kalau kamu dah dapat kopinya, kamu bacalah, kamu tengok apa teori-teori yang berkaitan pemikiran. Adalah, nanti kita akan tengoklah teori-teori yang besar, teori-teori besar ya. Tetapi kamu boleh gunakan teori itu, ambil satu chunk dan kamu apply dia di dalam kamu punya PDP. Okey. Penerangan dia yang pertama, bincangkan satu teori yang tu pendekatan yang saya sebutkan tadi lah. So kamu pilihlah, sukati yang mana kamu sukalah. Teori kecerdasan individu ke, mari kita tengok sekejap ya. Teori-teori apa yang ada dekat sini. Okey. Teori split brain ke, teori otak triun ke, Hoka-Hoki ke, Howard Gardner ke, apa lagi ada? Banyaklah, Howard Gardner ni lah paling banyak jadi kamu boleh pilihlah mana-mana satu daripada teori itu nanti dan kamu guna di dalam kamu punya PDP. Jadi yang pertama, terangkan dulu teori yang kamu minat tu. Yang kedua, dengan menggunakan video, laksanakan pengajaran tersebut berlandaskan teori yang telah anda pilih. Jadi kalau kamu pilih, contohlah kamu pilih teori kecerdasan individu multiple intelligence, kecerdasan teori kepelbagaian kecerdasan. Betul Okey. Howard Gardner kan dia ada pelbagai kecerdasan tu. Jadi daripada teori itu kamu baca dulu teori itu, kemudian kamu fahamkan apa yang dia maksudkan. Jadi cuba applykan teori itu di dalam pengajaran. Jadi bila kamu apply itu, kamu kena buat video. Video kamu mengajar dengan menggunakan aplikasi teori itu. Video tu tak payah banyak lah, dalam between 10 to 15 minutes. Only that part tau. Bukannya kamu buat macam micro teaching ataupun macam pengajaran kamu, ada pengajaran kamu 45 minit satu kelas. Bukannya macam tu. Kamu ambil about 10 to 15 minutes saja video yang specifically menunjukkan aplikasi teori itu di dalam aktiviti PDP kamu. Begitu ya. Jadi saya tahu kamu akan tanya, mana ada kelas semua online? Okey, boleh. Kamu boleh buat di dalam online juga. Ataupun kamu buatlah sebab kelas ada juga walaupun online, tapi ada juga yang bersemuka, yang hybrid pun ada. Kemudian kan ada kelas bertukar-tukar. Maksudnya satu kumpulan mungkin dia buat face to face. Nanti minggu depan kumpulan tu jadi online. So bila kamu dapat kumpulan yang face to face tu, masa itulah kamu boleh buat video tu. Yang kamu sebut tadilah. Okey.
Yang keempat, tuliskan ringkasan eksekutif. Salah tu nombor 4 tu ya. Tidak lebih daripada 3 muka surat. Bukan 3 muka surat sebenarnya. 5 muka surat. Oh, salah ejaan kawan saya buat ni. Sekejap ya. Tulisan banyak tulisan tidak boleh tidak. Ni bukan 3 muka surat, 5 muka surat. Mengenai pendekatan saya kreatif. Ni salah ejaan ni. Okey, dalam PDP yang dilakukan. Panjang ringkasan eksekutif tidak lebih 5 muka surat termasuk senarai rujukan yang lengkap dengan format sistem APA yang betul dan tepat. Okey. Jadi untuk tugasan individu ni ada 2 benda kamu kena hantar. Satu adalah video kamu. Video yang kamu menunjukkan aplikasi teori pemikiran itu di dalam aktiviti PDP. Satu. Yang kedua, ringkasan eksekutif. Nombor 5. Nombor 4 ni nombor 5 ni panjang eksekutif ni adalah 5 muka surat. So 5 muka surat termasuk senarai rujukan. Jadi apa yang perlu ada di dalam tu? Okey, yang perlu ada di dalam tu ini adalah skema pemarkahan dia. Jadi kamu tengoklah skema pemarkahan ni. Okey, skema pemarkahan ni ada format, tengok saya sangatlah sangat 30 markah ni saya akan bagi pada 2 lah jadi 15 kan. Okey, jadi dalam format ni ada persembahan, kamu susun dengan betul. Yang ringkasan eksekutif tu lah taklah bercelaru kamu bagi saya 5 muka surat, tak ada tajuk, tak ada pecahan, tak ada tak ada paragraf. Itu kamu bolehlah dapat setengah saja kot. Okey. Jadi persembahan tu walaupun dia 5 muka surat ringkasan eksekutif, but it has to be very structured. Okey. Jadi gunakan sistem APA. Saya tak nak kamu gunakan sistem yang suka-suka hati. APA yang betul. Bagaimana kamu buat quotation, bagaimana kamu merujuk, bagaimana kamu menulis senarai, kalau senarai bibliografi, kalau artikel macam mana, kalau buku macam mana, akhbar macam mana, kalau daripada web macam mana. So everything has to be on its place, ya. Okay. Kemudian apakah isi kandungan? Teori yang dinyatakan. Itu yang saya sebutkan tadi. At least ada explanation tentang teori. Kemudian kesesuaian contoh untuk mencapai objektif dan tahap pemikiran. Jadi dalam ringkasan eksekutif tu, saya taklah bagi kamu spesifik macam mana nak tulis ringkasan eksekutif. I leave it to you, your own creativity. How are you going to split the topic and subtopic into benda tu lah. Okay. Jadi kamu nak mulakan dengan teori, kamu nak mulakan dengan objektif, apa je itu terserah pada you all, ya. Kemudian isi atau hujah yang dikemukakan tepat dan relevan. Kemudian saya nak ada refleksi. Refleksi ni maksudnya ialah dah kamu buat video tu, dah kamu cuba try test dengan student kamu, mesti ada refleksi. How do you feel about it? Macam apa kamu rasa? Oh, okey tak? Boleh jalan tak kaedah ni? Kamu rasa seronok tak? Pelajar tu seronok tak? What can you do in terms of nak baiki lagi? This is a refleksi. Refleksi maksudnya refleksi ketika kamu membuat aktiviti itu. Ya? Okay. Itu nombor 2. Yang ketiga ni adalah isi kandungan video. Macam saya sebut tadi, adalah persembahan video tu ada suara latar. Maksudnya suara latar tu suara kamu lah, kamu yang mengajar, bukan? Pendekatan teori yang dikemukakan relevan, tepat, isi kandungan dan sebagainya. So macam mana kamu dalam tempoh 10 minit itu boleh meyakinkan saya bahawa teori yang kamu gunakan itu is applicable to your PDPC. Jadi macam mana kamu nak terangkan tu, macam mana video kamu tu, dia mesti kreatif lah.
Jadi saya tak tahulah video macam mana kamu nak buat, kamu dah buat macam TikTok ke apa ke, suka hati. So within this kalau kamu rasa 15 minutes is too long, so buat 10 minutes saja. Kalau rasa 10 minit tu 10 minit tu terlampau singkat, kamu buat 15 minit. Macam tu. So between 10 to 15 minutes. I don't think it's going to be long. Dan itu saya saja yang menontonnya. Tapi mungkin kita akan bagi contoh ke apa ke, nanti tengoklah macam mana. Jadi yang individu tu kamu akan hantar ni dekat atas ni. Pada 12 Jun. Jadi kalau kamu tengok kamu punya struktur ni sebenarnya 12 Jun adalah kuliah terakhir tau. 12 Jun. Tetapi 12 Jun ni juga saya nak group work ni, ya. Kenapa saya bagi 26 Jun? Sekejap sekejap. Salah ni kot. Alahai. 26 Jun ada lagi 12 Jun. Oh, ini salah ya, bukan 26 Jun ni. Ini 12 Jun. Oh, never mind. Okay, tak apa. Nanti kita betulkan. Okay, untuk soalan individu ada soalan tak? Tugasan individu. Sebelum kita pergi pada tugasan kumpulan. Nanti kamu lupa. Ada tak? Assalamualaikum Prof. Ya, Syikir. Kalau tengok tugasan individu markah 15%. Ya. Bila tengok aspek tu macam mana jadi 30? Jadi agak-agak macam mana saya dapat 15? Agak-agak macam mana saya dapat 15? Amai kata tanya cikgu matematik. Mustafa Kamal. Bagi 2. Macam mana Mustafa Kamal saya akan dapat 15? Bagi 2. Bagi 2 je lah. Ini sebenarnya yang ni kan. Yang ni memanglah sebab saya nak bagi markah takkan satu macam susah kita nak bagi markah satu-satu. Nanti kalau macam tak capai nak kasih setengah. Okey, kalau tak berapa nak capai kasih berapa? 1.4. 1.4. Suku 1/4. Jadi in terms of marking tu sukar pada saya. Jadi oleh kerana tu saya besarkan dia, tetapi towards the end kamu akan dapat 30 markah juga. So 30 markah ni nanti bagilah 2, dapatlah 15 gitu. Boleh sikit? Okey, boleh faham. Okey. Jadi ada lagi? Ada lagi soalan tentang individu? Saya nak tengok nanti 12 saya rasa saya nak ubahlah 12 Jun ni. Boleh tak saya buat 15 Mei? 15 Mei. Gitu. 15 Mei ni hari apa ni? 15 Mei. Hari Ahad, betul. Sebelum pukul 5 petang. Boleh tak 15 Mei? Boleh lah kan? Boleh. Okey. Jadi kalau okey, insya-Allah. Okey. So, kalau begitu yang grup ni saya buat 12 Jun lah. Begitu 12 Jun Ahad sebelum ni. Okey. Okey. Kalau tak ada tu kita pergi pada tugasan berkumpulan. So tugasan berkumpulan ni so satu kumpulan 4 hingga 6 orang. Jadi kamu ada 24. Jadi satu kumpulan berapa orang? Mustafa? Satu kumpulan ada yang 5 orang, ada yang 4 orang. Okey. Jadi
4 hingga 5 orang. Gitu. Sebab takut ada juga kerisauan lah. Okey. Jadi paling sedikit 4, paling ramai adalah 5 orang. Kalau 5 kali 4, 20. Jadi kumpulan satu lagi 4 orang. Okey, tak apa. Jadi saya terserah pada you all semua untuk bentukkan kumpulan itu. So mungkin sebelum ni pun kamu ada kumpulan-kumpulan juga. So terserah ya. Okey, pilih satu mata pelajaran atau satu topik. Hasilkan satu produk atau proses kritis dan kreatif yang berupaya menjadi bahan bantu dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran topik yang dipilih. Contoh tugasan, okey. Yang di dalam ni ada contoh-contoh dalam Google Drive ni. Tetapi ini bukanlah contoh nak kata sangat terbaik dan sebagainya. Tak, ini hanya untuk memberikan you sebagai idea. Idea apa yang dimaksudkan dengan tugasan ini. Kalau tadi yang individu tu kamu pilih satu teori dan kamu ambil satu chunk tu dan kamu apply di dalam aktiviti. Tetapi untuk tugasan kumpulan ini, dia bermula proses itu. Kamu kena hasilkan satu produk, satu ABM, alat bantu mengajar. So alat bantu mengajar ni tidak semestinya di dalam bentuk bentuk fizikal lah, begitu. Boleh juga di dalam bentuk, mungkin di dalam bentuk aplikasi. Ya. Tadi Prof tadi. Kalau dalam bentuk digital boleh kan? Boleh. Dia tak semestinya di dalam bentuk produk macam kamu nak hasilkan contohnya satu bongkah satu bangunan contoh. Tak. Atau kamu nak membuat dia tu, tak semestinya. Sebab sekarang ni boleh juga dalam bentuk aplikasi. Software ke apa ke, aplikasi apps ke, sukati ya. Jadi itu saya terserah pada kreativiti masing-masing. Okey. Tapi produk itu hendaklah mempunyai unsur-unsur kritis dan kreatif. Both. Dua-dua. Kritis dan kreatif. Kalau tadi kita kata teori tu, kita pergi, kamu boleh pilihlah kritis ke apa ke. Tapi yang ini kritis dan kreatif kena ada. Jadi dia alat bantu mengajar. Okey. Sekarang ini kan kita banyak online. Dan kadang-kadang kita kena tunjukkan benda tu. Boleh juga kalau kamu dah cipta satu alat tu, kemudian kamu tunjuk dia, kamu mengajar, kamu tunjuk. Boleh juga. It's up to you lah. Saya tak ada restriction on this. Ya. Sebab ni adalah keupayaan dan pemikiran kumpulan masing-masing. Ya. Okey, jadi kemudian hasilkan video berdurasi lebih kurang 5 minit bagi menjelaskan, memberi penjelasan tentang produk yang dihasilkan. Perkara yang perlu dijelaskan adalah nama dan kegunaan produk, mata pelajaran, objektif, bagaimana idea, teori, bahan dan kos terlibat, plus minus lah interesting. Perkara-perkara yang PMI. PMI ni plus minus interesting ni adalah satu teknik di dalam pengajaran, di dalam pemikiran kreatif ya. Okey. Kemampuan produk kemampuan produk untuk sustain. Maksudnya kalau kamu buat produk tu boleh bertahan berapa lama di dalam kamu punya PDPC tu. Boleh tak guna atau dia tu adalah ikut konteks saja. Kita guna pada topik tu, lepas tu habis. Okay? Ataupun dia boleh sustain. Sustain maksudnya kamu boleh guna melangkaui masa. Okay? Maksudnya kalau kamu guna sekarang, nanti 5 tahun akan datang pun kamu masih boleh gunakan produk tersebut, hasil dia tu untuk membuat PDPC mungkin 5 tahun akan datang. Untuk tajuk, contohlah tajuk adalah mathematics.
Jadi kamu masih boleh gunakan pendekatan itu dengan produk itu walaupun di dalam 5 tahun yang akan datang. Itu sustainability lah. Okay? Prof, contoh macam selagi silibus tu tak berubah, selagi tu produk tu boleh digunakan. Macam tu Yes. Prof? Yes, itulah maksud dia, maksud sustain tu, product sustainability. Jadi kamu boleh terus gunakan dia. Jadi boleh fikirkanlah macam mana kamu nak create produk itu. Bila kamu nak create produk ini, pertamanya kamu kena tengok sebenarnya curriculum tu tau. Kamu kena tengok, study on the curriculum, study on what is the philosophy behind the curriculum. Kemudian kamu tengok topik itu. Bila kamu tengok topik itu, kamu hendaklah boleh tengok topik itu tembus ke depan, ke belakang, atas, bawah. Jangan tengok topik tu as it is. You have to go beyond. You boleh membuat macam tembus lah. Ini biasa kita akan buat. Tengok what is the philosophy behind the topic. Kenapa ya kita nak mengajar subjek algebra contohnya? Untuk cikgu-cikgu matematik ni, sebab ada matematik lah. Ataupun Abra, dia ajar subjek BM. So subjek BM ni kenapa kita nak ajar tentang tata bahasa? Tak boleh ke kalau semua orang, kalau selagi orang tu berkeupayaan untuk membuat artikulasi, bercakap, dia boleh menyebut. Tetapi kenapa penting? Contohlah kan. Okey, ataupun yang mengajar agama, yang mengajar fiqh contohnya. Fiqh. Kenapa kita nak ajar subjek tu fiqh ibadat, solat. Why solat? Semua orang dah tahu solat. Lahir-lahir kanak-kanak ini dihantar, ibu bapa menghantar ke sekolah darjah 1 sudah diajar, ataupun belum pun masuk, masih di tadika sudah pun diajar tentang solat contoh. So kamu nak hasilkan satu produk tu, bila orang tengok solat, jangan kamu hasilkan produk itu hanya untuk orang yang sudah tahu solat. Kalau dia tak tahu solat, dia tak tahu bacaan solat tu, contohlah. Okay? Jadi, ataupun kamu nak ajar tajwid. Tajwid tentang bacaan Quran contoh kan. Bukan semua orang tahu tajwid ini adalah sesuatu yang very, to me I tell you, this is my own experience, very difficult. Saya lahir bukan sebagai macam lahir-lahir jadi wah terus boleh baca Quran. No. It's a process until now. Until sekarang pun masih lagi merangkak-rangkak dengan tajwid. Then you nak ajar saya tajwid. Okay, macam mana cara you nak ajar saya tajwid? Contohlah macam tu kan. Jadi apa produk dia? Kalau ada yang di pasaran tu macam-macam lah saya tengok kan di dalam kita sekarang online. Jadi macam-macam lah orang cara nak mengajar tajwid ni ikut pendekatan apa nama? Halakah pendekatan itu, kemudian pendekatan apa ke namanya tu, ada macam-macam lah. For your all punya information, semua saya join. Sebab saya nak tahu apa benda korang ajar ni sebenarnya. Tajwid tu. Gitu tapi semua pun tak sesuai dengan diri saya. Jadi itu nantilah saya cerita you all tentang tajwid ni. Okay, jadi maksudnya begitu. Jadi kamu nak hasilkan satu produk untuk kita nak mengajar macam mana yang mudah orang nak faham tentang tajwid. Itu contoh tajwid. Sirah contoh, yang mengajar tentang tahulah sirah sejarah kan. Ini sejarah Khairunisa ni dia ajar sejarah yang sekular. Tapi kita sirah dari segi sirah Nabi Muhammad, sirah khalifah-khalifah kita. Macam mana kamu nak mengajar tu? Orang boleh tidur. Orang bercerita tentang sejarah khalifah, sejarah tentang perjuangan Nabi Muhammad, tentang hijrah. Pening juga kita kan. Jadi itu adalah bagaimana kamu nak menggunakan
pendekatan kritis dan kreatif kamu ni supaya apabila kamu mengajar, jadi pelajar-pelajar kamu, murid-murid itu berasa wow, excitednya. Contohlah ya. Untuk Hamidah dan Nusaibah, kamu bahagian accounting, I'm so sure kalau kamu mengajar accounting tingkatan 4 dan 5, ini adalah satu subjek yang paling memeningkan kepala. Nak buat debit and credit, nak buat balance antara debit and credit. Itu memang sesuatu yang mengelirukan. Jadi macam mana kamu nak buat, kamu hasilkan satu produk yang boleh pelajar tu bila dia buat, wow, saya akan ingat forever. Macam itulah. Itu antara contoh-contoh ya. Jadi ada beberapa contoh juga yang diberikan di sini. Kamu cubalah tengok, kalau bersesuaian, bolehlah kamu jadikan idea. Bukan ikut 100%, sebabnya dalam ni saya tengok banyak juga yang pada saya not so interesting and super duper good. Tak. Tapi boleh dijadikan, berikan kamu idea tentang projek ini. So projek ini 4 hingga 5 orang ya. Okey, jadi tarikh penghantaran video adalah 12 Jun. 12 Jun tu adalah kuliah kita yang terakhir. Dan yang ini saya ingat kita kena bentang ni. Kita kena bentang nama produk. Ini adalah dia punya pemarkahan, so tak apa. Saya akan tengok nanti, mungkin pada 12 Jun ini adalah pembentangan untuk produk ini ya. Sebab dia tak ramai, kamu mungkin ada 5 atau 6 orang saja. Nanti kita tengok, kita akan buat pembentangan lah. Jadi supaya kita boleh share tentang apa yang dibuat oleh kumpulan lain ya. Jadi ini rubrik pemarkahan tugasan bla 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 tu, okey tak apa. Inilah, ini 25. Kalau macam ni, okey, nama produk satu ialah nama produk. Kamu namakanlah produk kamu mesti ada unik dan ada nilai. Saya tak tahulah nama produk kamu apa. Tapi kamu namakanlah produk kamu tu yang memang wow. Macam tu Yang kalau saya baca kan, tajuk dia tu kan, wah menariknya. It's catchy. Unik, catchy, ada nilai. Nilai tu maksudnya bila kita baca tu kita tahulah. Macam tajuk-tajuk, kamu suka hatilah kamu bagi tajuk apa. Macam tajuk-tajuk drama tu kan. Kekasihku utusan Tuhan. Apa tu? Kan? Macam apalah tu maksudnya kekasihku utusan Tuhan. Ada kot, saya pun tak tahu. Kekasih saja kan. Macam cerita wayang apa tu? Hantu Hantu Kak Lima. Hantu ada pula yang baru tu. Hantu Mokjo. Kan? Jadi I don't know. Saya tak tengok ya semua tu, tapi kan bila tengok adalah keluar dekat Instagram lah, dekat mana apalah nama tajuk ni macam lah berkala. Tapi you don't know. It might interest some group yang dalam konteks itu. Jadi untuk ini macam mana kita nak tahu bila kamu nak buat produk tu, kan kamu nanti ada target group, ada topik. Tengok nombor 3 ni. Mata pelajaran dan topik, kemudian ada objektif yang kamu nak, kemudian cetusan idea dikaitkan dengan masalah isu semasa. Macam mana kamu nak hasilkan produk tu? Mestilah, takkanlah tiba-tiba semalam kamu ada, semalam aku bermimpi tentang produk ini. Jadi besok kumpulan aku kena buat. Tak adalah macam tu. Mestilah kamu ada bincang tentang mencetuskan idea.
actually untuk pengetahuan you all, semua ni yang aktiviti kumpulan ni adalah is the whole process of pemikiran kritis dan kreatif. It's the whole process. Jadi itu semua adalah dalam ni. So I don't go into detail lah. Okay, so kamu boleh baca. Okay. Kemudian habis dah dia. Okay, balik pada ni. So saya stop presenting. Okay. Macam mana? Ada soalan tak? Nanti saya bagi yang barulah ya. So yang tadi tu kira tak pakai, saya akan bagi yang baru. So kita dah tukar tarikh sebenarnya. Okay, ada soalan? Ada soalan? Semua faham ke tentang tugasan-tugasan tu? InsyaAllah. Okey, kalau begitu kita take sekarang 10-3 minit. Kita berhenti rehat sekejap. Okey. Nanti kita akan kembali pukul berapa? Sekarang dah 10.05 minit. 10 minit lah kita rehat. So kita balik 10.15. Boleh? Boleh. Boleh. 10.15. Bolehlah siapa nak pergi toilet. Siapa nak pergi